Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dihormati, yang amat berbahagia Tan Sri Pengurusi Tetap, yang amat berhormat Datuk Seri Presiden, yang amat berhormat Timbalan Presiden, yang amat berhormat Naib Presiden dan yang berhormat Naib-Naib Presiden, yang berhormat dan yang berbahagia ketua-ketua sayap, ahli-ahli majlis tertinggi, yang kita kasihi yang amat berhormat Datuk Seri Mukhris, Pengurusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Kedah, para perwakilan, pemerhati, sidang hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Saya Osman bin Haji Aziz, bahagian Jerlun mewakili Badan Perhubungan UMNO Negeri Kedah. Saya bersyukur kerana diberi peluang untuk turut membahas ucapan dasar Presiden yang telah dibawa oleh Kelantan dan disokong oleh pemuda semalam di Perhimpunan Agung pada kali ini. Saya ingin merakamkan ucapan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden di atas pembentangan ucapan dasar yang penuh komprehensif dengan mengambil kira pelbagai aspek serta pertimbangan, pelbagai cabaran dan kekangan serta realiti politik dan ekonomi semasa. Sesungguhnya ucapan dasar ini saya kira adalah dari isi hati beliau dengan penuh keikhlasan untuk mengajak kita terus bergerak ke depan bagi terus memperjuangkan, bagi memastikan parti keramat kita ini terus relevan memimpin negara di masa depan. Sidang perwakilan yang saya hormati sekalian, Malaysia adalah sebuah negara yang didiami oleh pelbagai kaum, agama, kebudayaan dan juga adat resam. Perbezaan agama, budaya dan adat resam serta cara hidup ini bukanlah menjadi titik pemisah. Titik pemisah untuk rakyat terus menikmati kehidupan yang harmoni dan sejahtera. Kejayaan kerajaan membangun sebuah masyarakat yang progresif dan demi kemakmuran dan kestabilan politik adalah merupakan satu kebijaksanaan pemimpin kita daripada dulu sampailah ke hari ini, iaitu mementingkan semangat perpaduan di kalangan rakyat. Jadi kita mahu supaya kedaulatan negara tidak terjejas, berlaku apa jua huru-hara, rusuhan, malahan pergaduhan kaum dan sebagainya sekiranya kita tidak menjaga dan mementingkan perpaduan. Setelah 58 tahun kita merdeka, negara berjaya menangani pelbagai ujian berhubung dengan kepelbagaian etnik, agama, budaya dan juga adat resam atas sifat toleransi pelbagai pihak. Namun mutakhir ini kita melihat bahawa apa yang dipupuk sekian lama telah makin tercabar. Ada apatah lagi ketika ini zaman teknologi yang menggunakan pelbagai aplikasi, terutama sekali media sosial yang boleh mengancam keharmonian masyarakat di masa depan. Pelbagai insiden dan contoh terhadap cabaran hubungan kaum, cabaran terhadap institusi raja, cabaran kepada agama Islam, cabaran kepada bahasa Melayu semakin terselah. Malah lagu keramat kita, negaraku juga tidak malu untuk dipersendakan. Tan Sri minum air sikit. Minum. Ada pihak yang tidak lagi menghormati institusi raja, malah sanggup menghina raja. Bolehkah kita lupa peristiwa di mana Duli Yang Maha Mulia Raja Permaisuri Agong telah dihina dalam satu kejadian di lapangan terbang antarabangsa Bayan Lepas pada Februari 2013. Siapa pula yang boleh lupakan Vincent Leong, seorang artis pelukis yang telah memaparkan sisi belakang Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Raja Permaisuri Agong bersama dengan Perdana Menteri dalam satu pameran di Singapura pada Januari 2015. Siapa pula yang boleh melupakan penghinaan terhadap Duli Yang Maha Mulia Sultan Kelantan, Sultan Selangor dan juga kerabat di Raja Johor.
Jadi apa yang kita sedar dan kita tahu bahawa terdapat lebih daripada 10 kes penghinaan terhadap raja dan juga institusi raja-raja telah dibawa ke mahkamah. Kita tahu, kita sedar bahawa Perlembagaan Persekutuan menjamin kedudukan istimewa institusi raja, raja-raja dan juga yang di-Pertuan Agong. Antaranya dalam perkara 32, perkara 38 dan juga perkara 70. Ada juga undang-undang di dalam Akta Hasutan subsection 4 bracket I yang juga menjaga kepentingan ini supaya raja, institusi raja dan sebagainya tidak dihina. Namun hari ini kita tengok ada orang yang tak heran dan tidak takut kepada isu yang kita bawakan ini. Selain daripada itu, masalah bahasa Melayu. Kita tahu pada tahun 2007, seorang yang bernama Namawi, yang orangnya orang Muar, belajar di Taiwan, tapi telah pun memuat naik dalam YouTube lagu kebangsaan, versi beliau dalam bahasa dan rentak lagu rap, disulam pula dengan bahasa Mandarin, kemudian menyindir menggunakan perkataan kasar dan juga lucah. Kes hubungan kaum, macam yang amat berhormat Datuk Seri sebut semalam, yang kita nampak di layar, di mana ada pihak yang memijak gambar pemimpin kita, ada yang memijak gambar Tok Guru Haji Hadi. Ini semua merupakan punca-punca yang saya kira kalau tidak ditangani dengan baik akan menjadi satu masalah yang besar. Dan ada juga kes, contohnya pelanggaran kecil yang berlaku di Kuantan sampai sanggup Cina langgak Melayu, kemudian gaduh, pecah cermin kereta dan sebagainya. Ini juga merupakan satu ancaman kepada hubungan kaum. Kita juga mendengar tentang cacian cemohan berkaitan dengan isu agama, isu kalimah Allah, isu penganjuran kempen Awan Touch a Dog oleh Said Azmi. Kemudian masalah yang dibuat oleh Alvin Tan dan Vivian berkaitan dengan cemohan kepada kita orang Islam semasa bulan Ramadan. Kemudian kes-kes lemparan kepala babi di Masjid Rawang dan juga Sentul. Dan mutakhir ini ada pula kumpulan G25, kumpulan mana pun kita tak tahu, yang kata kes khalwat kalau buat dalam rumah tak boleh diserbu oleh pihak berkuasa kerana kononnya ianya adalah hak dan privasi masing-masing. Ini semua tuan-tuan dan perempuan juga boleh memecah belahkan perpaduan dan keselamatan serta keharmonian. Jadi kita tahu melalui contoh-contoh yang saya bawa ini, banyak lagi contoh-contoh lain, ianya boleh mengeruhkan hubungan kaum, boleh mengeruhkan hubungan baik antara kita, antara mereka yang berbilang kaum, berbilang agama, budaya dan sebagainya. Jadi, apatah lagi setengah-setengah pihak, ada parti politik pula yang membuat cemohan yang berlebihan. UMNO ditubuhkan, antara lain adalah untuk menjaga institusi raja, perkara 3.2, menjaga, mempertegakkan agama Islam, 3.3, 3.5 menjaga dan mempertahankan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara. Kita sedar walaupun kita menghadapi dengan pelbagai cubaan ancaman cemohan seperti ini, tapi rata-rata orang Melayu kita ini adalah orang-orang yang sederhana. Kita bukan orang yang mutasyaddid, orang-orang yang melampau. Kita mengamalkan wasatiyah. Kita orang yang sederhana, namun kita tahu bahawa orang Melayu juga ada sifat dan tahap kesabarannya. Kita tahu dalam dunia ini, orang Melayu inilah saja yang unik, yang ada dua perkataan, dua sifat. Satu melatah, yang kedua mengamuk. Jadi takkanlah kita nak tunggu sampai orang Melayu mula melatah dan juga mengamuk, baru kita nak buat sesuatu terhadap masalah yang ditimbulkan ini. Yang amat berbahagia Tan Sri, sebagai langkah jangka panjang, saya kira Kedah mencadangkan supaya kerajaan melihat semula semangat dan juga prinsip rukun negara. Kita mau prinsip rukun negara yang telah dicetuskan setelah kita belajar selepas peristiwa 13 Mei disegarkan kembali di kalangan masyarakat. Rukun negara ini diwujudkan oleh anggota Majlis Perundangan Negara ketika itu dipengerusikan Allahyarham Tun Razak bersama dengan Allahyarham Tun Dr. Ismail,
mendiang Tun Tan Siew Sin, mendiang Tun VT Sambanten, disokong oleh kerajaan-kerajaan negeri, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh profesional, anggota perkhidmatan awam, kesatuan sekerja dan pelbagai lagi kesatuan dan juga NGO bagi melahirkan satu ideologi pemikiran yang boleh menjernihkan masalah ketegangan hubungan kaum ketika itu. Dan ianya telah pun diisytiharkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong keempat ketika itu pada 31 Ogos 1970. Kini, Yang Amat Berhormat Presiden, kini yang di-Pertuan Agong yang sama, Tengku yang Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdul Halim Muazzam Shah kembali memegang takhta negara. Dan kini anak Allahyarham Tun Razak pula menjadi Perdana Menteri. Maka pada saya kira sampai masa kita segarkan kembali semangat prinsip rukun negara ini di kalangan rakyat jelata. Bermula dari sekolah rendah, sekolah menengah, remaja, pelatih PLKN, pelajar mahasiswa universiti, sampailah ke semuanya. Kita buat bulan rukun negara. Kita kembalikan semangat. Dan sebab kerana apa, tuan-tuan pun tahu bahawa rukun negara ini mempunyai intisari yang cukup baik, cukup murni untuk memastikan hubungan kaum itu terjamin, keharmonian itu dapat berlangsung. Sekali lagi minum. Kita nak supaya antara kaedah dan aktiviti yang kita boleh buat. Saya sendiri dulu tahun 69 terlibat masa itu saya darjah 4 masuk pertandingan menghafal rukun negara peringkat daerah. Jadi kita buat masa tu kerana apa? Masa tu kita menghadapi masalah hubungan kaum. Jadi kita tak mau perkara yang sebaik ini, rukun negara yang baik ini ditinggalkan begitu saja. Saya rasa kita sudah sampai masanya semua rakyat Malaysia kembali kepada semangat dan prinsip rukun negara untuk menjamin keharmonian masa depan. Yang berhormat, yang berbahagia Tan Sri Presiden, Kedah juga nak rakamkan ucapan tahniah kepada Presiden selaku Menteri Kawangan yang telah pun membentangkan bajet 2016 baru-baru ini dengan mendapat sokongan padu dari semua ahli Dewan Rakyat Barisan Nasional. Apa yang lebih menarik adalah ianya juga disokong oleh sebahagian pembangkang dan 7 orang ahli Parlimen PAS abstain ataupun berkecuali. Ini adalah satu manifestasi bahawa kepimpinan Datuk Seri Perdana Menteri, Menteri Kewangan disokong bulat oleh Dewan Rakyat. Dan kini sedang dibawa dalam Dewan Negara. Bagi pihak Kedah, kita nak rakamkan ucapan terima kasih kerana meluluskan peruntukan 320 juta projek Rubber City. Rubber City ini sebenarnya bukan dalam bandar, tapi di kawasan Padang Terap. Kita harapkan ianya akan menjadi pemangkin kepada pembangunan penduduk pedalaman Kedah. Daerah Padang Terap, Sik dan juga Baling. Kemudian selain daripada itu sudah tentu orang Kedah sebagai pengeluar padi terbesar negara mengucapkan terima kasih kepada Datuk Seri yang telah mengkaji semula dan menaikkan subsidi harga padi daripada RM248 setan ke RM300 satu tan. Terima kasih juga kepada Datuk Seri yang telah mengkaji semula hal berkaitan penoreh getah. Dia ada insentif pengeluaran getah ataupun IPG. Jadi cumanya orang Kedah dan juga rakyat jelata Datuk Seri mohon supaya kerajaan menimbang kerana IPG ini hanya dapat dibuat tuntutannya jika sekiranya mereka boleh menoreh. Tapi kita tahu kadang-kadang macam ketika ini musim tengkujuh, musim musim banjir, hujan lebat, orang tak boleh menoreh. Jadi mereka minta kerajaan kaji kalau boleh dalam bentuk yang sama tapi cara lain, mungkin boleh diberi bantuan sara hidup seperti mana diberikan kepada nelayan. Mungkin dalam tempoh hanya 6 bulan setahun diberilah sara hidup satu keluarga RM300-400 untuk mengganti skim IPG ini. Terima kasih Datuk Seri. Kemudian kita sedar. Babi, dia kata di gerai nak buat gas apa, IPP apa betul ke? Yang tu di bawah ni, mereka nak buat gas tapi duduk dalam perancangan lagi. Oh. Belum siap lagi tapi tak daripada apalah. zaman saya Alhamdulillah duduk rancang. Memang Datuk Seri sebab Tan Seri dia lambat sikit. No, tak apa. Pasal gas, dia susah nak keluar. Tak apa. Kemudian sudah tentulah pelbagai faedah-faedah lain
BERIM, pembiayaan perniagaan dan sebagainya yang dinikmati. Namun, Datuk Seri Presiden, Kedah masih mengharap agar kajian kemungkinan feasibility studies untuk membina lapangan terbang baru di Kedah dapat dipercepatkan, dan kita minta supaya pembinaan lapangan terbang ini akan terus menjadi keutamaan prioriti kerajaan pusat di masa depan. Kita bercakap soal bajet ni, sidang perwakilan sekalian. Apa yang ditulis dalam bajet itu memang itu yang dapat. Tapi banyak benda-benda lain lagi yang menjadi satu dasar berterusan. Contohnya masyarakat nelayan yang terus menerima skim elan bantuan bulanan, subsidi diesel, insentif tangkapan dan sebagainya. Bahagian pendidikan ada bantuan awal persekolahan, buku teks. Ni saya nak tanya tuan-tuan yang ada anak-anak sekolah, pernahkah kita tanya, kita ambil tahu setiap buku yang anak kita bawa ke sekolah itu berapa harganya? Kita tak pernah ambil tahu sebab apa? Dah gratis, kita dapat percuma. Jadi ini isu kita. Bila kita dapat percuma, kita tak ambil kisah. Bila kita tak dapat, kita marah. Kemudian pinjaman PTPTN diteruskan, voucher buku diteruskan. Bercakap pasal pendidikan, Datuk Seri Presiden, saya nak rakamkan ucapan tahniah kepada kerajaan dan juga Menteri Pendidikan hak baru tu atas pemilihan Malaysia menduduki kerusi UNESCO. Terima kasih juga hal berkaitan dengan perumahan rakyat jelata marahan di kampung, pembaikan rumah PPRT, bina rumah baru PPR, rumah mampu milik dan sebagainya. Kemudian dari segi perniagaan, AIM, amanah ikhtiar diteruskan, tekun diteruskan. Tak ada dalam bajet, tak ada diumumkan oleh Perdana Menteri, tapi dah menjadi dasar lama. Apa yang saya nak abang kat tuan-tuan ialah, apabila contohnya ada pihak pembangkang, mereka main dalam WhatsApp, mereka tembak mereka kata bantuan bil elektrik RM20 dihapuskan, mereka kata subsidi minyak masak dihapuskan, kumpulan wang amanah pelajar miskin dihapuskan. Jadi, mereka kata marilah kita melangkah 2016 ini dalam keadaan yang lebih sengsara di bawah Kerajaan Barisan Nasional. Saya kata ni tak betul. Sebab vote dia dulu contoh macam minyak masak diletakkan di bawah Kementerian Perdagangan dan Komoditi. Tapi hari ini dipindah masuk MOF. Sama juga KUAM, kumpulan wang amanah pelajar miskin. Dulu ada di bawah Kementerian Pendidikan. Tapi hari ini diletak di bawah Kementerian Kewangan. Sama juga dengan bil elektrik dan sebagainya. Tapi oleh kerana pembangkang ini atau mereka-mereka yang mengambil kesempatan nak meracuni pemikiran rakyat, yang nak memfitnahkan rakyat, maka mereka buat. Kemudian orang tanya kita tak ada masa, tak ada ruang untuk nak cerita. Jadi tuan-tuan kena balik cerita bahawa kerajaan kita adalah people centric. Kerajaan yang memang memperjuangkan, membela nasib rakyat. Kerajaan yang tidak pernah menzalimi rakyat. Jadi ini kita harus terangkan kepada rakyat kita. Jadi kita harap, sama juga Datuk Mat Sabrici, Menteri Pertanian yang baru, dia kata kita nak kaji balik tajuk beras ST15. Belum kita hapui lagi. Kita nak kaji cara kaedah bagaimana sistem ini, skim ini dapat sampai ke rakyat yang betul-betul menjadi sasaran. The targeted subsidi dalam bentuk yang betul. Ini dia kata telah pun dihapuskan. Ini juga satu tomahan daripada pihak yang ambil kesempatan. Tok Sri Tan Sri pengurusi, minum air sikit. Awak dia tak bagi gelas nah, duk tonggak botol naik macam tu tak elok. Dia kata orang bola dia tak faham macam ni lah. Oh tak faham tu. Baik buat tempayan. Politik Kedah. Politik Kedah sikit. Kita berbangga, alhamdulillah, syukur hari ini Kedah menang pilihan raya 13. Kita dapat 10 kursi parlimen dari 15. Kita dapat 21 kursi DUN daripada 36. Kita menang 373 PDM daripada 672. Kita dapat undi popular 451,093 undi bersamaan 49.7 berbanding dengan pembangkang 47.6% di peringkat parlimen. Di peringkat DUN kita dapat undi popular 49.5 banding dengan pembangkang 47. Kita sedang mengisi janji-janji pilihan raya. Kita bangga kerana kita dapat bersama, kita dapat merampas kembali
Seperti mana rakan-rakan lain cakap tadi, pengalaman di bawah kerajaan lama, kita tak mau cerita. We want to move forward. Pilihan raya 14, PRU 14. Strategi kita, Datuk Seri. Strategi kita in general, cara mudah, kita kata retain and regain. Retain apa yang kita pegang hari ini, kita nak regain beberapa kursi yang kita rasa boleh makan. Maklum di luar dia tak tahu apa retain, regain tu. Retain ni kalau orang ambil periksa dulu, kira hafil macam tu kan. Retain ni mempertahankan kursi yang kita menang, merampas beberapa kursi pembangkang hari ini. Tapi kita sedar, mereka pun macam tu juga. Mereka kata kami nak retain, kami pun nak regain few seats from BN dengan izin. Jadi, kita hari ini ada daftar pemilih terkini sehingga Jun 2015, 1,041,631 orang. Jadi Datuk Seri Presiden, ni tajuk duit. Kalau 1.04 juta kali RM100 is already 100 juta. Itu minta sengap lah. Yang tu antara bubar dewan sampai hari mengundi 100 juta. Run up to election ni start dah 2016, kita dah punya election mode ni. Kita nak buat, nak panggil Datuk Seri, nak panggil Timbalan Perdana Menteri, Menteri turun ni. Kita nak buat lah macam dulu buat janji ditepati ramai puluh ribu ramai ni. Tu pun duit. Campur pi, tolak pi, raih pi ramai, saya rasa dekat-dekat 200. Jadi nak bang kat perwakilan sekalian. Ni pun kita nak buat bau Presiden. Kalau Kedah nak pakai 200, kita ada 14 negeri, you kali tengok. 14 kali 200, 2.8 bilion. Jadi bak 2.6 tu kita tak sabur kepala lah. Betul? Jadi kita serah kat Datuk Seri Presiden, dia tahulah yang tu tugas dia. Kan? Jadi dia tugas dia. Jadi di Kedah ni Datuk Seri, kita berbincang dengan Datuk Seri Mukhris, Datuk Bashar, Datuk Det apa semua. Kedah ni dia pelik sikit. Dia nak buat strategi pun dia kena tengok cara Kedah. Di Kedah ni kita kena ada beberapa golongan. Golongan politik, UMNO, cara UMNO, ni hak naib nak jadi YB, Timbalan pun nak jadi YB, Ketua Pemuda pun pasal dia boleh jadi YB. Yang ni pun kita nak kena tengok. Kemudian hak rakan kita BN. Rakan kita ni mau tanya keahlian campur hak ni, campur hak tu, campur tu, semua campur lebih daripada kaum yang ada dalam negeri tu. Pun ada. Jadi ada satu rakan lagi, mereka kata no problem, kita dah buat kerja apa, tapi bila cek daftar pemilih pertambahan ni, tak ada. Ini kita nak kena tengok. Dan kita juga nak mengurat. Kita juga nak mengurat pembangkang. Pembangkang ni pun kita tahu ni bila dengan semangat baru UMNO PAS ni, insyaAllah mungkin 1-2 orang. Saya kira strategi kita dengan pembangkang mudah. Kalau mereka tak suka kat kita pun, mereka jangan cerca, jangan ada iltizam nak bunuh kita. Okey, mereka duduk diam-diam sudah. Tapi mereka pun tak boleh declare, oh kami tak PAS lagi, kami tak boleh sokong apa cara terbuka. Tak apa, fine. Ini cara kita di Kedah. Kemudian kita ada golongan ulama. Kita ada sekolah pondok yang batat di Kedah. Terima kasih kepada kerajaan yang bagi bantuan kepala ni, bantuan subsidi makan anak murid sekolah pondok. Ini caranya. Kemudian kita ada sekolah agama rakyat. Kita ada macam-macam cara ni. Solawat ni sampai satu stadium pun kita buat dah ni dengan Datuk Mukhris. Kan? Kita ada pegawai kerajaan, negeri dan pusat. Kita tahu setengah-setengah pegawai kerajaan, mereka ni penting sebab nak pastikan delivery system tu. Sistem penyampaian hasrat kerajaan pusat, kerajaan menteri besar nak bagi sampai ke rakyat. Kadang-kadang dia buat biasalah. Pegawai ni pun bukan semua boleh kira juga. Ada cara mereka. Kita must ensure that, dengan izin Tan Sri, that all these are perfectly arranged. Kalau tidak, masalah. Kemudian komuniti perniagaan. Puak meniaga ni, Tan Sri, Datuk Seri Presiden, mereka ni kena ada feel good factor. Ni yang nak buat rumah ni, mereka kata, macam mana nak buat pembangunan rumah ni? Kalau ekonomi purchasing power, parity disposable income kurang, dan macam-macam. Kita nak kena ada feel good factor, mencipta peluang-peluang baru. Kemudian kita ada NGO. NGO ni tuan-tuan, tempat tuan-tuan pun sebenarnya kami pun semacam. Dia ada, saya ingat NGO ni lebih ramai daripada ahli parti politik dalam negara. Dia ada hak nu, dia ada hak ni, dia ada hak ni, Friends of BN apa semua. Anak muda, veteran, macam-macam. Veteran ni pun ada 2-3 puak pula. Kan? Kemudian ada yang lain nu, yang tak lain ni. Macam-macam ada. Kena tengok.
Kemudian jentera pilihan raya, wajib mantap. Jadi jentera ni sudah tentu kita nak buat kursus macam Datuk Seri Timbalan Perdana Menteri kita, Datuk Seri Zahid buat keris. Keris ni bagus. Ni kita nak kena pi sampai akad umi dah. Mula kita buat peringkat bahagian, kita nak kena pi kepada PDM. And then semua ketua cawangan macam mana dulu kita buat KPTO. Itu kena buat. Sebab kalau tidak, mereka ni pun duk kalik juga. Dan kita tahu, kalau kita bercakap soal dalam UMNO kita ni, kita tahu unity, perpaduan, kesatuan di kalangan kita. Kita nak tengok hubungan antara bahagian dengan perhubungan. Hubungan antara bahagian dan perhubungan. Kemudian bahagian dengan PDM. PDM di pangkat ni, semua ni nak kena jaga. Kemudian kita tak mau ni, tajuk-tajuk sama-sama kita pun kita duk bergaduh apa semua. Sebab tu saya kata we have to go back to basic. Iaitu pegang kepada cogan kata kita, bersatu, bersetia, berkhidmat. Kenapa kita masih ada hari ini, 69 tahun dah. Kerana kita duk pegang kepada cogan kata. Apa jua masalah yang kita hadapi, kita tetap bersatu. Apa jua masalah yang kita hadapi, kita tetap setia. Setia kepada parti, setia dengan pemimpin. Kemudian kita berkhidmat, siapa boleh nafi apa yang berlaku dalam negara kita hari ini yang wujudnya cantik, hebat, yang gah jadi negara Islam contoh ini adalah kerana khidmat kita. Khidmat kita mesti berterusan dan ya, rakyat di bawah memang menunggu khidmat kita. Jadi kita kena teruskan. Peganglah kepada cogan kata khidmat kita ini dan kita juga berpaksi. Datuk Seri berpaksi kepada ayat Quran qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa akhirul ayat. Kita buat kerja kuat, kita berusaha, kita pegang kepada ayat ni. Allah Taala yang Maha berkuasa, Maha menentukan mana kerajaan apa semua kita pegang. Kita pegang. Akhir sekali Tan Sri Presiden. Tertib. Saya baru teringat ni muka Tan Sri ni. Saya nak ucap tahniah Tan Sri. Tan Sri dengan FAMA dengan MOA ni telah berjaya menaikkan semangat peniaga Melayu, memartabatkan mereka, letak mereka di dataran merdeka. Baru ni ada sambutan FAMA 50 tahun di dataran merdeka yang julung-julung kali diadakan. Tahniah Tan Sri selaku pengurusi FAMA. Cocita. Kemudian pula hari ini, sekarang ni ada daripada dataran merdeka dibawa ke Dewan Merdeka. Jadi tuan-tuan tengok, kemarin saya tengok depan Penpack. Caravan. Jual buah segar apa semua. Jadi kena sokonglah FAMA. Inilah caranya. Kalau kita duk gembira di sini, tapi petani kita, masyarakat yang duk buat jual sayur tanaman apa semua tak boleh mai. Jadi tak berkenal lah. Jadi tahniahlah Tan Sri. Terima kasih kepada Menteri, Yang Berhormat Menteri dan juga Perdana Menteri. Ayak lagi sekali. Minum. Ada lagi nak bercakap? Yang amat berbahagia Tan Sri, yang amat berhormat Presiden, sidang perwakilan sekalian. Ni pantun. Saya jarang buat pantun, tak apa pandai. Dari Putrajaya menuju Kedah. Singgah sebentar di Bandaraya Ipoh. Kawan saya tadi itu dia dari Ipoh. Menjadi pemimpin bukanlah mudah. Pelbagai rintangan haruslah ditempuh. Kita semua adalah pemimpin. Bukan Datuk Seri Presiden seorang, kita ni pun pemimpin. Tapi pemimpin kita level kita. Kita ni ditakdirkan Tuhan duduk tahap kita. Jadi kadang-kadang masalahnya kita ni sebagai pemimpin tahap kita macam saya. Saya ni naik ketua. Saya bukan ketua bahagian pun. Naik ketua, ahli parlimen, pengurusi MADA. Tapi kalau saya sebagai ahli parlimen piduk pikak dan nak selesai kerja buat Perdana Menteri, mana nak sampai otak saya? Allah Ta'ala berfirman. Ayat ni ditunjuk kemarin. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ard wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'd. Darajatin liyabluwakum fima atakum. Inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Terjemahannya ni kita kena dengar. Dan dialah yang menjadikan kamu khalifah di bumi dan meninggikan sesetengah kamu atas sesetengahnya yang lain beberapa darjat. Kerana ia nak menguji kamu
pada apa yang telah dikurniakannya kepada kamu. Sesungguhnya Tuhanmu amatlah cepat azab seksanya dan sesungguhnya ia maha pengampun lagi maha mengasihani. Jadi tajuknya tuan-tuan, sebagai pemimpin, saya naib ketua, buatlah kerja naib ketua. Timbalan ketua, buatlah kerja dia. Ketua, buatlah kerja dia. Kita diuji. Ujiannya kadang-kadang. Ni saya nak abang ni. Dia ada ujian macam-macam cara. Ujian pertama contoh, saya sebagai naib ketua, saya pun ada peranan. Tapi kadang-kadang katalah, bukan saya ni. Semua. Contoh, seorang naib ketua, dia ada peranan tepi-tepi. Banyak juga ketua bahagian tak buh pala pun dia. Bypass dia, tak bagi peranan kat dia. Dia nak buat kerja apa? Itu pun satu ujian. Jadi dia ada rasa baling. YB baling saya. YB baling. Baling. No, baling. Dah apa nampak dah jauh. Timbal pengurusi tabung haji. Tak payah. Dia kata macam ni yang jadi kita stres. Tuan-tuan tahu stres? Stres kan? Stres. Tapi orang Bali cakap stres. Bahasa Bali dia kata stres. Jadi kalau itu satu ujian, sama juga timbalan ketua kalau di bypass. Jadi dia nak buat apa? Ada juga tuan-tuan saya nak buat ketua bahagian dia nak buat semua seorang dia. Kan? Ini pun satu ujian. Jadi kalau kita tak pekat membahagi-bahagi, Kedah kata bedak kerja, tak boleh. Kita ada satu tim. Apatah lagi jawatan kuasa. Kita tubuh biro ni Datuk Seri Tengkunan. You whatever report yang dapat abang biro ni bukan boleh pakai pun. Biro tu pun tak jalan. Sebab ketua bahagian ni dia nak buat semua. Bukan? Ni bukan bahagian Jerlun Datuk Seri no. This is in general. Saya Datuk Seri saya kata mampu aku kan. Tak, maksudnya ialah sebagai pemimpin kita diuji. Uji kita ni kadang-kadang dia bagi contohlah ada ketua bahagian jadi YB. Banyak juga ketua bahagian teringin nak jadi YB. Kan? Ada juga kita kadang-kadang diuji geli kan. Ni dia kata man hang ni naib ni lama ni kan. Aku rasa hang ni boleh pi dah timbalan ni. Kan? Mai kita pakat kita lah kita lawan ketua. Tu ujian juga geli kan. Macam tu tak boleh. Tu nama dia ujian geli. Jadi tuan-tuan, ujian ni pada saya lah. No? Satu lagi kita sebagai pemimpin. Kita diuji oleh kerana rakyat. Datuk Seri Najib kata, go ini. Pulse. Nadi. Pi faham denyut nadi rakyat. Lepas itu kita pula kata, Datuk Seri Najib kata, duk faham denyut nadi rakyat. Yang denyut nadi kita, saya faham tak faham. Kan? Jadi kadang-kadang kita ni bahasa lah ni dia kata empowerment. Bahasa tu kira penat faham sikit, sembang kat setengah jam lah. Cukup lah orang lain nak bercakap sama. Datuk Seri Perdana Menteri saya difahamkan lah telah pun meluluskan pada dasarnya program Dewan Dataran Merdeka tu dibuat tiap-tiap tahun. Terima kasih. Jadi Tan Sri pun banyak kerjaan lepas ni. Ya. Lepas tu janganlah hak yang duk jual lekeh-lekeh tak boleh dah, kena bagi hak ada ikon sikit lah pita orang tu kan. Lepas tu extend masa minta kat Tengkunan. Pasal dia menteri wilayah minta lagi lama sikit sebab nak mai pasang kemah saja pun juta ya. Dia tak bagi kita curfew kalau Jadi saya nak abang kat tuan-tuan dan perempuan. Contohlah Perdana Menteri ni tuan-tuan, bukan semua orang boleh jadi Perdana Menteri. Seorang saja. Sebab Allah Ta'ala pilih dia ni adalah insan terpilih. Sebab itulah, sebagai Perdana Menteri, Datuk Seri Najib diasak kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Tapi boleh tepih. Sebab dia Perdana Menteri. Cuba ujian yang Datuk Seri hadapi tu kita yang tanggung, lari malam ni, awal. Jadi Datuk Seri Najib pula, atas orang kata kehebatan professional management, dia ada delegate, bukan tools of management, cakap betul. Tools of management. Maklum tool of management. Yang pertama sekali, ni konsep pengurusan ni, delegation. Dia pas lah hang yang buat ni, hang buat ni kan. Jadi ini cara dia. Jadi saya nak abang kata, kita jangan duk buat khosot kepala kita, duk fikir kerja PM. Tak boleh.
Kita buat kerja hak di bawah tu. Kan? Ni, dapat tanya khosot tu apa? Khosot ni tuan-tuan. Khosot dia ada dua, ada tiga. Khosot benang. Khosot benang tak ada masalah. Kusut. Macam benang kan. Khosot benang tu kita boleh cari punca tau. Kan? Tapi jangan khosot trot. Tahu khosot trot? Khosot apa telok? Khosot trot. Oh. Khosot trot ni. Khosot benang okey. Kalau khosot trot macam karai. Karai tu karai. Orang Kedah tu makan karas. Kuih karai. Ha? Orang Kedah kata karai. Cuba tuan-tuan cari punca karai tak mana. Tak ada. Lepas itu pula yang ketiga khosot trot warot. Bila rot tu habis ya. Jadi kita jangan dok pikir, bukan maksudnya kadang-kadang kita rasa kita boleh. Itu memanglah caranya. Itu memang digalakkan. Itu sebab kita disuruh menambah ilmu, menuntut ilmu. Sebab kita rasa tak cukup ilmu, kita tuntut ilmu. Tapi janganlah kadang-kadang hak kerja yang bukan kerja kita nak buat. Kita sebagai ketua bahagian diuji cara ketua bahagian. Sebagai YB, cara YB. Sebagai menteri besar, cara menteri besar. Timbalan menteri, cara menteri. Jadi semua ni Allah Ta'ala tak elok dah. Kan? Pakat-pakat buat je lah. Jadi kita that's why dia kata ada sense of belonging. Kita ada hak bersama. Hak bersama kita parti besar. Datuk Seri tak boleh buat kerja seorang. Tak boleh. Jadi saya nak abang penutupnya Tan Sri Pengurusi. Ya. Tak ada dah nak lambung pun tak ada lah tu. Saya pamah habis dah. Layak buruk. Ha. Saya nak minta tuan-tuan kita balik kepada asas. Kita balik kepada asas, kita kena buat kerja dengan ikhlas. Ikhlas terhadap parti. Kita main ni pun kerana kita anggap ini adalah ibadat. Perjuangan kita ni adalah satu ibadat. Saya ingat pesan kawan saya dari Melaka. Saya tak tahu isi dalam ni ada atau tidak. Dia kata apa ada pada nama. What is there in a name? Cik, bahasa orang putih. If there's no name, how do they call you? Apa ada pada nama jika tidak ada sumbangan? Apa ada pada sumbangan jika tidak ada keikhlasan? Apa ada pada keikhlasan jika tidak ada keberkatan? Jadi kita umat Islam, orang Islam, kita nak cari keberkatan dalam hidup. Hidup atas bumi ini sat saja, bukan nak lama mana. Betul. Lepas inilah. Jadi kenapa parti kita masih survive sampai hari ini? Kerana parti kita ini berkat. Parti kita ini diredai oleh Allah. Sebab itu kita kata kita kena buat kerja. Orang kata ikhlas ni payah. Ikhlas ni payah lah. Oh, sebab dia kata inilah sumbangan piala Datuk Osman Aziz. Kalau dari segi tasawuf, dia tak kata tak ikhlas. Pasal duk habak ni mana ikhlas. Tapi kita orang politik nak buat gina. Nah, ulung kan. Mestilah kita ni balik ni nak bagi baju sekolah, kita buat banner apa semua. Itu kerja kita. Tapi saya kata, ikhlas ni sebenarnya senang saja. Antara hati kita dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala Maha mengetahui. Tak apa, saat lagi kita tengah khatib baca khutbah. Jadi pada saya inilah keberkatan dalam hidup. Kita juga mencari keredaan Allah. Sebab InsyaAllah. itu kita berdoa. Amin. Ilahi anta maksudi wa ridha kamatlubi. Ini yang kita tuntut. Jadi kalau kita tuntut macam ni, kita buat macam ni, tuan-tuan, jiwa tak kacau. Ya. Dan kita tak kacau orang. Faham? Bila jiwa tak kacau, fikiran tenang, pekakeh pun tak kacau. Kan? Yang nak jadi khusuk ni tuan-tuan, sebab jiwa kita kacau. Jiwa kita kacau, kita rasa kita boleh jadi YB. Datuk Seri tak boleh bagi nama. Bila kawan kita yang dinamakan sebagai calon naik, kita pun kerat ke belakang. Kod kalau kita ingat kod dia naik, dia menang, dia duduk lama, kita pakai terlepas. Jadi kita kerat supaya mungkin pilihan raya akan datang, kita boleh jadi calon. Tak boleh tuan-tuan. Sebab tu ayat qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Pegang ayat tu, jiwa tak kacau, maka kita tak kacau orang.
Maka dengan ini Kedah menyokong. Sekian aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Habib. Terima kasih.